Salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita tengok pada topik yang ketujuh bagi matematik tingkatan 5, iaitu kebarangkalian 2, subtopik kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, jadi kita terus kepada contoh soalan. Okey, di mana kita boleh tengok kebarangkalian. Yang ini untuk menulis ruang sampel. Jadi contoh yang pertama, A, sebiji dadu yang ada dilambungkan, tulis ruang sampel. B, sekeping duit shilling yang ada dilambungkan satu kali, tulis ruang sampel. Dan yang C, sekeping duit shilling yang ada juga yang ada dilambungkan dua kali, tulis ruang sampel dengan bantuan gambar rajah pokok. Okey, untuk yang A, duit shilling dadu dilambung, maka sampel sama dengan dadu ada 6, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini yang kita akan dapat. Dan yang kedua, yang B, sampel bila kita lambung duit shilling, kita akan dapat satu bahagian yang gambar, satu bahagian yang angka. Okey, di mana G ini mewakili gambar pada duit shilling dan A ini adalah angka. Dan yang C, yang C dia minta kita guna gambar rajah pokok, maka balingan yang pertama kita akan dapat G gambar angka, dan balingan yang kedua kita akan dapat gambar ataupun angka G angka. Okey. Maksudnya di sini mula-mula kita baling dapat gambar, baling sekali lagi dapat gambar, baling pertama dapat gambar, baling yang kedua dapat angka, baling yang pertama dapat angka, baling yang kedua dapat gambar, baling yang pertama dapat angka, baling yang kedua dapat angka juga. Okey, sebab kita baling dua kali, maka kesudahan dia, maka kita akan dapat kebarangkalian dapat sampel kita akan dapat gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka dan angka. Maka sampel kita akan dapat gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka, angka. Okey. Baling yang pertama dapat gambar, baling yang kedua dapat gambar juga. Baling yang pertama dapat gambar, baling yang kedua dapat angka. Baling yang pertama dapat angka, balingan yang kedua dapat gambar. Balingan yang pertama dapat angka, balingan yang kedua dapat angka juga. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan gambar rajah pokok. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Kali ini kita gabungkan duit shilling dengan sebiji dadu. Sekeping duit shilling yang ada dan sebiji dadu yang ada dilambungkan secara serentak, tulis ruang sampel. Maksudnya kita baling duit shilling, kita baling dadu. Apakah yang kita akan dapat? Jadi kita kena tuliskan ruang sampel. Maka untuk soalan ini kita boleh guna juga gambar rajah pokok, di mana balingan yang pertama kita dapat gambar, dan gambar itu maka kita akan dapat nombor pada dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Begitu juga yang seterusnya, kita baling dapat angka shilling, lepas tu kita baling dadu dapat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, bagi yang kurang jelas. Okey, maka kita baling, kita dapat gambar pada duit shilling. Lepas tu dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mewakili dadu. Lepas tu kita baling duit shilling, dapat angka. Lepas tu dapat pada dadu kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasil dapatan daripada gambar rajah pokok, kita boleh menulis ruang sampel gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini adalah ruang sampel kita. Kalau dia tanya bilangan sampel, ke n sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 ada bilangan sampel. Ini kalau dia tanya bilangan sampel lah. Ini soalan dia hanya minta tuliskan ruang sampel sahaja. Okey, kita sambung lagi dengan
Kali ini kita mengira kebarangkalian mendapatkan suatu peristiwa itu. Contohnya, sebiji guli dipilih secara rawak daripada sebuah kotak yang mengandungi 8 biji guli merah, 4 biji guli biru, 10 biji guli hijau. Hitung kebarangkalian memilih guli yang berwarna merah. Maksudnya di sini kita ambil guli dalam sebuah kotak tu, berapa kebarangkalian untuk mendapatkan biji guli yang berwarna merah. Maka kita akan guna rumus di atas ini. Maka P ini probability kebarangkalian mendapatkan guli berwarna merah. Maka kita kira bilangan guli merah. Sebab A ini kita anggap peristiwa mendapat guli merah. Maka A mendapat guli merah, maka bilangan guli merah bahagi dengan NS ni maksudnya sampel. Sampel kita ada berapa? Maksudnya di sini sampelnya semua guli. Jadi P kita tukar GM guli merah, lepas tu N guli merah, maka bahagi dengan N semua, N sampel. Maka guli merah ada 8. Maka semua guli 8 tambah 4 tambah 10, itu kita akan dapat 22. Maka 8 per 22 kita mesti permudahkan. 8 per 22 adalah 4 per 11. Ini adalah kebarangkalian mendapatkan guli merah, iaitu 4 per 11. Kita tengok contoh yang kedua. Sebuah buku dipilih secara rawak daripada sebuah beg pelajar yang mengandungi sebuah buku matematik, sebuah buku sejarah, sebuah buku geografi, buku sains, buku bahasa Melayu dan buku bahasa Inggeris. Maka ada buku matematik, sejarah, geografi, sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, jadi semua buku ini ada sebuah. Apakah kebarangkalian mendapatkan buku matematik? Jadi P kita letak M matematik. Jadi kebarangkalian mendapat buku matematik. Jadi bilangan buku matematik bahagi dengan bilangan semua. Maka bilangan buku matematik ada 1, bilangan buku semua ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka inilah kebarangkalian mendapatkan buku matematik. Okey, kita pergi yang seterusnya. Kalau tadi kita belajar PA sama dengan NA bahagi dengan NS. Kali ini kita tengok P peristiwa sama dengan bilangan kesudahan peristiwa itu dibahagi dengan bilangan percubaan yang dijalankan. Okey, jadi kita akan tengok bagaimana menggunakan rumus ini. Satu kertas ujian mengandungi 50 soalan objektif. Setiap soalan mempunyai 5 pilihan jawapan dengan hanya satu jawapan yang betul. Daripada 5 itu, contohnya pilihan A, B, C, D, E, hanya satu jawapan yang betul. Seorang murid menjawab ujian itu dengan memilih jawapan secara rawak. Hitung jagaan bilangan soalan yang dijawab dengan betul oleh murid itu. Maka kita guna saja P. Okey, kita anggap A ini sebagai, okey, maafkan saya. Okey, A ini kita anggapkan peristiwa menjawab soalan dengan betul. Maka PA sama dengan NA bahagi dengan NS. Okey, PA ini kita boleh dapat sudah daripada soalan. Setiap soalan mempunyai 5 pilihan jawapan dengan satu jawapan yang betul. Maknanya kebarangkalian mendapat jawapan yang betul adalah 1/5, di mana PA ini adalah 1/5. Maka gantikan di sini 1/5 NA, bilangan soalan yang kita nak cari, hitung bilangan. Lepas tu bilangan sampel NS. Soalan ini ada 50 soalan objektif, maka 50. Maka bawa ke sebelah, pindah ke sini. NA sama dengan, ataupun bila 50 bawa ke sebelah, maka 50 darab 1, 50 bahagi dengan 5 sama dengan NA. Maka NA kita akan dapat 10 bilangan soalan yang dijawab dengan betul. Okey. A ini adalah peristiwa menjawab soalan dengan betul. Kita guna PA sama dengan NA bagi dengan NS. Maknanya bilangan soalan yang kita nak cari itu adalah NA. Dengan bilangan sampel ada 50, bawa ke atas 50 darab 1, 50 bahagi dengan 5 dapatlah 10.
Okay, kita sambung dengan contoh soalan yang seterusnya. Saiful mengambil peperiksaan yang terdiri daripada 100 soalan yang jawapannya sama ada benar atau palsu. Untuk lulus dalam peperiksaan ini, calon perlu menjawab sekurang-kurangnya 60 soalan dengan betul. Jika Saiful menjawab semua soalan secara meneka, hitung jangkaan bilangan soalan yang dijawab oleh Saiful dengan betul. Adakah kemungkinan besar Saiful akan lulus peperiksaan ini? Okey, yang pertama kita kena cari bilangan soalan yang dijawab oleh Saiful ini dengan betul. Okey, lepas tu kita kena tentukan berdasarkan jawapan yang kita dapat tadi, dia lulus ataupun tidak. Untuk lulus, 60 soalan perlu dijawab dengan betul. Okey. Jadi kita wakilkan B dengan benar, P dengan palsu. Maka kebarangkalian untuk mendapat benar adalah 1 daripada 2. Sebab sama ada benar ataupun palsu. Okey, untuk satu soalan tu, maka kemungkinan benar ataupun palsu. Maka benar 2 ini mewakili 2 sampel, iaitu benar atau palsu. Jadi merujuk kepada ini, PB sama dengan NB, bilangan yang betul bahagi dengan bilangan sampel. Okey, jadi PB yang kita dapat tadi 1/2. Bilangan betul yang kita nak cari, kita akan anggapkan X. Maka bilangan sampel ada 100 soalan. Maka 100. Maka bawa 100 ke sebelah. Maka kita akan dapat 100 bahagi dengan 2 sama dengan X. Maka X sama dengan 100 bagi 2, 50. Jadi besar kemungkinan Saiful. Jadi kita dapat hanya 50. Yang dia mahu adalah 60. Maka dia gagal. Okey. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih.